Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan sambung latihan bab 8 muka surat 109. Okey. Soalan yang pertama, dia kata bina lokus bagi titik Z yang memenuhi setiap syarat yang berikut. Okey, nombor 1, rajah di bawah menunjukkan satu garis lurus AB. Suatu titik Z yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa 1.5 cm dari garis lurus AB. Okey, ingat balik 5 jenis lokus yang cikgu ajar. Okey, kalau satu garis lurus, dia bagi satu garis lurus. Bermaksud, dia kata 1.5 cm dari garis AB bermaksud dia ada dua lokus lah. Satu di kanan dan satu di kiri dengan jarak 1.5 cm. Ni pun samalah. Dengan jarak 1.5 cm. Okey, sekarang dia tak bagi petak. Kalau dia tak bagi petak, bermaksud kita kena guna jangka lukis. Ya. Jadi macam mana kita nak guna jangka lukis? Okey. Kita buat satu titik kat sini. Okey, kemudian kita ambil jangka lukis, kita buka dengan bukaan 1.5 cm. Okey, pertama sekali awak ambil pembaris dengan jangka lukis. Awak letak jarak dia ialah 1.5 cm ni dah. Ya, cocok sini. Jarak yang tajam dengan pensel ni adalah 1.5. Kemudian awak letak di titik yang kita buat tadi. Okey, lepas tu awak tandakan. Okey. Lepas tu kok ni pula. Okey, ni pun jarak dia 1.5. Lepas tu kena garisan ni pun kena buat juga. Okey. Yang sebelah sini pun sama. Okey. Pastikan semua ni adalah berjarak 1.5 cm. Okey, langkah kedua. Awak kena cocok dekat sini dengan sini. Cocok sini, tanda sini satu, sini satu. Yang kedua awak cocok sini, tanda sini satu, sini satu. Kita nak membahagi dua sama serenjang supaya sudut 90 akan terbentuk. Okey. Cocok sini. Okey, ini boleh buka. Buka sikit. Okey, lepas tu awak tanda. Okey, sebelah kanan tu satu. Sebelah kiri ni satu. Okey, kemudian awak cocok pada sebelah satu lagi ni. Okey, cocok sini. Okey. Awak tanda dengan bukaan yang sama dengan bukaan yang sama dengan tadi, jangan alih. Ini satu, wujudkan persilangan ya, biar dia bersilang. Lepas tu satu lagi kat sini. Okey. Okey, langkah kedua, kita buat satu lagi langkah yang sama macam tadi. Kita buat satu lagi kat bawah ni sebab kita nak garis kan. Kita kena ada dua lah, dua titik persilangan. Sama juga dengan tadi. Kita buat dulu satu titik. Kat mana-mana lah, tak kisahlah. Lepas tu awak ambil jangka lukis. Okey. Awak pun tanda lah. Satu. Dua. Tiga. Empat. Okey, lepas tu awak boleh buka. Tak kisah banyak mana, asalkan bila awak cocok kat sini dengan sini ni, bukaan dia sama. Okey, boleh tanda lah. Satu di kanan.
satu lagi awak tanda sebelah sini. Okey. Okey, lepas tu cocok sini pula. Awak gerak lah. Kalau guna jangka lukis awak tu, tangan awak berada di sini deh. Cikgu ni guna ni dalam laptop. Satu lagi sebelah sini lah. Okey. Lepas tu awak ambil pembaris. Okey, ambil pembaris, awak sambungkan. Awak titik putus-putus supaya kita nak tengok garis straight dia dulu. Buat garis putus-putus. Persilangan yang ni dengan persilangan ni awak sambungkan. Okey, yang bawah pun sama. Awak letak di persilangan ni dengan persilangan ni. Okey, lepas tu kan kita nak dua garis ni. Dan dengan jarak 1/5 cm. Kan kita dah ukur tadi. Sini 1/5 cm, sini 1/5 cm. Sini pun sama 1/5 cm, 1/5 cm. Jadi kita ambil pembaris. Kita sambunglah persilangan antara titik yang putus-putus dengan ni. Sini kan, kita tanda dulu 4 titik tu. Okey, awak tanda yang bersilang tadi. Ni 1/5 cm sini dengan sini. Sini dengan sini. Okey, awak sambungkan. Letak sini. Sambunglah. Okey, garis. Lepas tu satu lagi sebelah sini. Okey, awak sambungkanlah. Okey. Jadi, ini adalah locus apa? Locus Z. Locus Z di mana jarak dengan garis AB tu ialah 1.5 cm. Ini 1.5 cm. Ini pun 1.5 cm. Lepas tu awak label lah. Itu adalah locus Z. Okey, soalan kedua. Dalam rajah di bawah, ADFE dan BCFE adalah dua segi empat sama yang kongruen. Z ialah satu titik yang bergerak di dalam segi empat sama, iaitu dengan keadaan jaraknya sentiasa 2 cm dari garis DFC. Jadi dia nak locus Z. Okey, locus Z di mana dia kata jaraknya sentiasa 2 cm dari garis DFC. Kata kunci dia adalah garis DFC. Garis DFC. Bermaksud, kalau garis, locus dia ni ke? Kita buat sebelah atas je lah. Sebab sebelah bawah tu dia dah luar daripada gambar rajah, tak perlu buat lah. Jadi ini yang kita nak buat locus Z. Dia kata jarak dia adalah 2 cm. Jadi, yang ni dia tak bagi garis, petak-petak. Jadi, kita kena guna jangka lukis. Jadi, pertama sekali, awak kena ukur. Okey, ambil pembaris dan jangka lukis. Bukaan 2 cm. Lepas tu, awak cocok mana? Cocok di D ni. Awak buat satu garis lah sini. Sini satu. Lepas tu awak cocok di F. Sama juga. Ni cocok di F. Ni yang tajam ni letak di F. Lepas tu buat satu lengkok. Yang C ni pun sama. Buat satu lengkok. Okey. 2 cm ni. Tengok betul-betul. Betul ke tak? 2
cm. Okey. Lepas tu, bila awak buat lengkok 3-3 ni, kita pun boleh garis lah. Ambil pembaris. Okey, awak ni tak susah macam nombor 1 tadi. Nombor 1 tadi sebab dia tak ada garis ni. Garis serenjang tu awak kena buat sendiri. Sekarang dia dah ada garis ni, senang lah. Okey, awak pun garis lah. Pastikan dia melalui semua persilangan tu. Okey, jadi ini adalah locus. Locus apa ni? Locus Z. Locus Z. Kena label lah. Okey, nombor 3. Dalam rajah di bawah, TUVW ialah sebuah segi empat sama yang dilukis pada grid segi empat sama bersisi 1 unit. Z ialah satu titik yang bergerak di dalam segi empat sama, itu dengan keadaan jaraknya sentiasa 5 unit dari garis TW. Okey, kata kunci dia ialah garis TW. Jadi kita nak locus Z yang berjarak 5 unit. Okey, jadi garis TW, maka kalau garis dia punya locus dia sebelah kanan je lah kita buat. Sebabnya sebelah kiri tu dah keluar daripada gambar rajah dia, tak perlu buat. Jadi kita kena buat. Inilah jarak dia adalah 5 unit. Yang ini senang sebab dah ada peta. Awak tak perlu guna jangka lukis. Awak terus kira lah. 1, 2, 3, 4, 5. Sinilah. Lepas tu awak garis lah. Sini. Okey, ini adalah locus Z. Kena label lah locus Z. Okey, soalan seterusnya. Soalan bersurat 110, nombor 1. Satu titik R yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari dua garis selari PQ dan ST. Okey, kata kunci dia adalah dua garis selari. Kalau kita belajar minggu lepas, kalau dua garis selari, dia punya locus adalah di tengah-tengah kan. Ini adalah locus bagi dua garis lurus ataupun dua garis selari. Macam mana kita nak wujudkan satu garis kat tengah ni? Dia tak ada bagi petok, jadi kita kena guna jangka lukis lah. Kena ambil jangka lukis dengan pembaris. Okey, untuk buat garis tu, kita kena buat bahagi pembahagi dua sama serenjang dulu. Awak gunakan titik P dengan titik S. Lepas tu awak guna titik Q dengan titik T ni. Okey. Pertama sekali, cocok di P. Okey, bukaan dia lebih daripada separuh dah. Ni, P ke S ni, bukaan dia tak kisah besar mana, cuma dia kena, jangan kecil sangat, nanti dia tak terbentuk persilangan, dan jangan besar sangat, sebab nanti dia jadi makan ruang ni. Jadi awak buka lebih daripada separuh. Okey. Lepas tu awak tandalah. Satu ke atas, satu kat bawah. Yang ni awak dah belajar tingkatan 1 dulu. Kedua, awak cocok di S pula. Samalah, awak buat lengkok. Satu kat atas, satu lagi dekat bawah. Okey. Lepas tu, yang kedua, cocok di Q dengan T. Samalah. Awak tanda satu atas, satu bawah. Satu atas. Satu bawah. Satu atas. Lepas tu, cocok di T pula. Tandalah. Okey. Okey, dia dah terbentuk gini. Awak ambil pembaris.
Okey, awak boleh garis lah persilangan semua ni. Awak boleh garis. Pastikan pembaris ni berada di semua persilangan yang awak lukis tadi. Boleh garis lah. Okey, jadi yang warna biru ni adalah locus. Locus apa? Locus R lah. Ni dia kata R kan? Satu titik R bermaksud ini adalah locus R. Okey, nombor 2. Dalam rajah di bawah, TUVW adalah sebuah segi empat selari yang dilukis pada grid segi empat sama bersisi 1 unit. R ialah satu titik yang bergerak di dalam segi empat selari itu dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari garis TW dan garis UV. Okey, yang ni dia bagi dua garis, jadi locus dia di tengah-tengah lah. Okey, ni T, ni W, ni U, ni V. Jadi dia punya locus tu kat tengah-tengah ni lah. Sama jarak dia ni. Jadi dia dah bagi petak, senang lah. Awak ambil pembaris. Pastikan dia lalu sini dengan lalu sini. Ya, pastikan dia jarak sama. T dengan U ni 6 petak kan, 6 unit. Jadi tengah-tengah dia tu, kita kira lah 6 bagi 2, 3. Kita pun ambil pembaris. Kemudian awak pun garis. Maka ini adalah locus apa ni? Locus R. Label. Locus R. Okey, nombor 3. Dalam rajah di bawah, ABCD adalah sebuah segi empat sama. R ialah satu titik yang bergerak di dalam segi empat sama itu dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari garis AD dan BC. Okey, jadi kata kunci dia garis AD dan BC. AD dan BC. Jadi dia punya locus kat tengah-tengah ni. Ya, jarak dia adalah sama. Ni locus kan. Locus R kan. Okey, jadi dalam soalan tu dia tak bagi grid. Dia tak bagi petak. Yang ni cikgu guna petak, yang buku awak tak ada petak. Okey, jadi kalau tak ada segi empat sama tu, petak-petak tu awak kena guna jangka lukis lah. Okey, ambil jangka lukis. Okey, jadi kita nak bina garis di tengah-tengah ni. Jadi kita kena buat pembahagi dua sama serencang lah sebab kita nak sama ya jarak dia. Jadi awak boleh cocok sama ada di A atau B, A dan B ataupun D dan C. Okey, kita guna D dengan C lah, senang. Pertama sekali awak cocok di D, lepas tu tanda atas, tanda bawah. Lepas tu cocok di C, tanda atas, tanda bawah. Okey, ambil jangka lukis tu. Okey. Okey, jangan buka luas sampai C dan jangan terlalu kecil. Awak kena buka macam mana? Besar sikit daripada separuh. Ni separuh kan? Buka besar sikit. Okey, jadi awak pun tandalah. Satu atas, satu di bawah. Okey, lepas tu cocok di C. Okey, cocok di C. Tanda satu atas, satu di bawah. Okey, lepas tu ambil pembaris. Okey, awak letakkan ya melalui persilangan ni lah. Yang awak dah lukis tu. Okey, dia ada ni titik persilangan sini dengan sini. Pastikan pembaris tu melalui itulah. Okey, lepas tu awak boleh garis lah. Okey, jadi garis yang awak lukis ni adalah locus R.
Ini adalah locus R. Ni. Sorry deh. Kat luar ni dah lengang. Kat luar ni tak apa. Okey, seterusnya soalan muka surat 111 nombor 1. Suatu titik S yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari garis TU dan VW. Okey, sekarang kita nak lukis locus Z. Di mana mana satu ni? Yang ni yang locus yang kelima kan? Garis yang bersilang. Sekarang awak tengok garis TU dengan VW ni garis yang bersilang. Jadi dia punya locus dia adalah pembahagi dua sama sudut. Jadi cikgu buat lakaran sini, okay. T, U, V, W. Jadi locus dia, kita nak bahagi dua sama sudut. Pastikan sini sama, dua sudut ni sama, sini pun samalah. Dua sudut ni sama, lepas tu kita akan bina satu lagi. Kita akan bina lagi pembahagi dua sama sudut kat sini supaya sudut sini dengan sini sama, sini dengan sini pun sama. Okay, jadi kena jangka lukis lah. Yang ni basic, guna basic yang tingkatan 1 dulu. Macam mana awak nak buat pembahagi dua sama sudut. Okay, ambil jangka lukis dengan pembaris dulu. Okay, sekarang kita nak membahagi dua sama sudut bahagian ni dulu. Ni dengan ni. Okay, cara dia, awak cocok kat tengah-tengah ni. Okey, bukaan dia tu kecilkan sikit. Okey, buat satu lengkuk. Buat satu lengkuk asalkan dia melalui dua garis ni lah. Garis yang pertama dengan garis kedua ni. Okey. Lepas tu, okey, awak nampak dua titik kan? Sini satu. Titik persilangan dia sini satu, sini satu. Awak kena cocok situ lah. Cocok sini. Ingat balik awak belajar kat atas satu dulu. Lepas tu awak buka sikit. Okey, pastikan masa awak cocok sini dengan sini ni bukaan dia sama. Bukaan dia sama. Kalau tak sama nanti dia tak jadi pembahagi dua sama sudut. Okey, tanda sini satu. Lepas tu awak cocok sini pula. Sini. Tandalah biar dia bersilang. Okey. Jadi awak ambil pembaris. Awak letak ni. Pembaris tu biar kena ujung ni dengan persilangan ni. Lepas tu awak garis. Okey. Tu baru satu deh. Kita ada dua locus sebab kod ni pula. Persilangan kod ni pula. Okey, kalau kod ni ambil jangka lukis. Mana jangka lukis adik? Ni. Sama, cocok sini. Lepas tu awak buka lah bukaan. Buat satu lengkuk biar dia kena garis yang pertama ni dengan garis kedua ni. Okey. Lepas tu langkah yang sama, awak cocok di sini satu, sini satu. Okey, cocok di sini, awak tandalah, buka sikit. Awak tandalah. Okey, tanda lengkuk yang pertama. Lepas tu, cocok sini pula. Okey, buat satu lengkuk. Pastikan bukaan dia sama. Masa awak cocok sini dengan sini. Lepas tu, awak ambil pembaris. Okey, ambil pembaris. Pastikan dia melalui bucu ni dengan persilangan tadi lah. Awak garis lah.
Okey, jadi kita dah ada 2 locus S. Kita pun kena labelkan lah. Jadi yang ini garis itu adalah locus S. Okay, nombor 2 ni awak baca soalan. Kalau kita baca, sama juga dengan nombor 1, kita kena bina 2 pembahagi 2 sama sudut. Sebab dia kata kena sama dengan, dia kata KL dan JL ni. Okay, KL kat ni ke? Ni KL, ni JL. Jadi dia nak locus. Kalau dua garis yang bersilang ni bermaksud locus dia adalah pembahagi 2 sama sudut kat tengah ni lah. Ni. Kita kena buat satu lengkuk kat ni, satu lagi lengkuk kat ni. Jadi sama je dengan langkah yang nombor 1 tadi, ambil jangka lukis dan pembaris. Okey, jadi awak cocok di L ni. Okey, sebab kita nak bahagi 2 sama sudut kat sini. Jadi cocok di L lah. Okey, jadi awak buka sikit pun tak apa, asalkan lengkuk tu kena-kena dekat garis JL dengan KL ni. Okey, awak garis dulu. Okey, lepas tu pertama sekali awak cocok sini. Kedua, cocok sini. Okey, yang ni boleh buka sikit. Okey, pastikan jarak masa cocok tu adalah sama lah. Masa cocok sini dengan cocok sini, jarak dia kena sama. Okey, buat satu lengkuk. Okey, satu lagi awak cocok dekat sini. Pening jangka lukis ni. Okey, kat sini. Okey, buat satu lengkuk supaya dia bersilang. Okey, lepas tu awak ambil pembaris. Okey, ambil pembaris biar dia kena bucu ni dengan persilangan tadi yang kita buat tadi. Garis lah. Okey, jadi garis yang kita lukis ni adalah locus apa? Locus S. Ini adalah locus S. Soalan terakhir untuk hari ini, rajah di bawah menunjukkan sebuah segi 4 selari ABCD. S ialah satu titik yang bergerak dalam segi 4 selari itu dengan keadaan sudut ADS sama dengan sudut CDS. Okey, jadi kita nak bina locus S. Okey, locus S, ADS. Okey, S tu locus ke? Okey, kita tengok S tu locus. Okey, jadi kita tengok sini AD dengan CD. Garis AD dengan CD. AD dengan CD ni dua garis yang bersilang deh. Kalau dua garis yang bersilang, kalau kita nak locus dia, kita kena buat pembahagi 2 sama sudut kat tengah ni. Jadi sama je dengan soalan 1 dengan 2 tadi. Awak ambil jangka lukis dengan pembaris. Okey, dalam buku awak tu dia kosong dia, tak ada petak. Memang kena guna jangka lukis lah. Okey, cara dia awak cocok di D. Okey, buat satu lengkuk. Okey, buat satu lengkuk. Lepas tu macam mana kita nak buat pembahagi? Sama je dengan tadi. Cocok sini satu, tanda. Cocok sini, tanda. Cocok. Ini. Okey. Awak mudah je guna jangka lukis. Cikgu ni payah sikit. Dia kena pusing kat ni. Okey, jadi tanda satu kat ni. Okey, kedua awak cocok sini. Ni. Buat satu tanda dengan bukaan yang sama deh. Bila cocok sini dengan sini ni bukaan yang sama. Tak kisah besar mana pun. Jangan besar sangat, jangan kecil sangat. Okey, lepas tu awak pun ambil pembaris. Ambil pembaris.
Pastikan dia lalu pada bucu D ni dengan persilangan. Persilangan kita buat tadi. Bahasa garis. Garis. Pastikan dalam gambar rajah ni biar ada penuh lah garis dia. Kat luar ni tak apa, tak ada. Asalkan dalam gambar rajah ni ada. Okay, jadi kita pun bolehlah apa dia tu? Ni lah tulislah locus S. Locus S. Yang kita garis tu adalah locus S. Itu sahaja untuk hari ni. Mencabar juga sebab awak kena guna jangka lukis. Lepas tu awak kena ingat balik yang awak belajar tingkatan 1 tu. Kalau ada buku tingkatan 1 tu, buka balik. Ingat balik basic-basic nak buat pembahagi dua sama sudut, buat pembahagi dua garis, nak buat garis rencang, semualah. Okey, terima kasih. Kalau ada soalan boleh tanya. Assalamualaikum.